Hai rakan-rakan, video ini membincangkan mengenai penerimaan perubatan tradisional dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Intan Waqtasdina, Nurul Balkis, Nurul Ain Natasha, Nurul Nabila, Nur Ainan Nasiha, Nurul Al-Sazwani, Nurul Hazika dan Nurul Atika dan merupakan hasil didikan Ustazah Siti Nasuha binti Baharudin. Yang dimaksudkan dengan perubatan tradisional ialah suatu warisan masyarakat zaman lampau yang diwarisi daripada leluhur untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kaedah rawatan bahan ramuan jenis-jenis penyakit serta pantang larang dalam perubatan ini bersifat budaya setempat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Apa pula perubatan moden? Ia merupakan salah satu daripada bidang sains yang berkaitan dengan biologi yang mengamalkan kaedah diagnosis, rawatan dan pencegahan sesuatu penyakit yang berkait rapat dengan perubatan tradisional yang telah dimodernkan mengikut peredaran masa. Perbezaan antara rawatan tradisional dan rawatan moden dari segi cara mempelajari ilmu, kaedah rawatan serta cara rawatan. Bolehkah kamu berdua senaraikan jenis-jenis rawatan yang terdapat di Malaysia? Boleh. Saya akan senaraikan jenis-jenis rawatan tradisional. Saya pula akan senaraikan jenis-jenis rawatan moden. Antara rawatan tradisional ialah akupuntur, ayurveda dan juga bekam. Bagi jenis rawatan moden, antaranya ialah vaksin, pembedahan moden dan juga IVF. Faktor penerimaan perubatan tradisional dan perubatan moden dalam kalangan masyarakat. Bagi perubatan tradisional, Pertama, kos rawatan lebih menjimatkan dan tidak membebankan. Kedua, bahan perubatan yang mudah diperoleh. Ketiga, rawatan tradisional yang lebih selamat. bagi perubatan moden, Rawatannya cepat berkesan dalam masa yang singkat, berkesan dalam mengawal penularan wabak penyakit yang berbahaya dan penggunaan ubat yang cepat melegakan. Seterusnya, cabaran masyarakat dalam mengekalkan perubatan tradisional pada masa kini. Yang pertama, kekurangan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber ubat. Yang kedua, ilmu perubatan tidak diwariskan kepada satu generasi ke satu generasi. Dan yang ketiga, kualiti sumber semula jadi yang tidak menentu. Seterusnya ialah rumusan. Kesimpulannya, penggabungan rawatan secara tradisional dengan rawatan secara moden sedia ada amat dialu-alukan. Meskipun memerlukan masa untuk proses adaptasi menyeluruh, kepentingan kedua-duanya tidak wajar dipisahkan. Cadangan bagi mengekalkan perubatan tradisional pada masa kini yang pertama, mempraktikkan kedua-dua teknik perubatan tradisional dan moden supaya dapat mengurangkan kos perubatan. Yang kedua adalah melaksanakan satu kajian untuk mengenal pasti kaedah perubatan tradisional dan perubatan moden. Yang ketiga, mengetahui kebaikan dan keburukan penggunaan ubat untuk perubatan tradisional dan moden supaya tidak disalahgunakan. Yang keempat, memastikan rawatan atau produk tradisional yang ada dalam pasaran berdaftar sebelum membelinya. Yang kelima, melakukan kempen kesedaran. Terima kasih.